A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak diucapkan kepada tuan pengurusi acara bahagia Datuk Yaakob Amin selaku penasihat Masjid Al-Aminin. Seterusnya kepada tuan pengurusi masjid, tuan imam, barisan imam, barisan jatuh masjid, pemimpin-pemimpin tempatan di semua peringkat yang berkesempatan hadir, tuan-tuan dan puan yang rahmati Allah sekalian. Alhamdulillah. Syukur sangat-sangat malam ini dapat kita bersama-sama di dalam majlis ilmu yang mana Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Dan malam ni kita bicarakan soal keluarga bahagia dan baan syurga. Jadi nak jadi keluarga bahagia ni, tak ada siapa pun yang hidup dia bila dia kahwin, aku nak try ni. Nasib lah, boleh lapis-lapis lah, tak lapis 2 minggu cerai lah. Tak ada. Dan tak ada, kebanyakan orang memang dia nak berbahagia. Malahan proses pemilihan itu pun memang agak ketat jugalah. Agak ketat juga, malahan ada tu sampai dah kenal berpuluh-puluh tahun pun ada. Bukan belas lah, puluh tahun kenal. Nak kahwin tu kan daripada sekolah rendah dah. Punyalah dia nak sangat kahwin kan dengan pasangan dia tu. Tetapi Nabi bagi guideline. Nabi bagi garis panduan untuk berkahwin ni. Ya. Yang mana dilihat. Dilihatnya kepada 4 ciri yang Nabi ajar kan. Tengok, pertama tengok ijama' liha, tengok kecantikan dia. Lepas tu tengok lima liha, tengok duit dia, kemampuan dia, harta dia. Kemudian tengok apa? Tengok lihasabiha atau linasabiha, tengok keturunan dia. Tengok kan begitu juga kata akhir sekali tengok agama. Tengok cantik, kenapa pula tengok cantik? Sebab nak menghadap dia bukan sehari dua. Bukan sehari dua, kan pandang-pandang hari pertama dah menyampah. Kan, kenalah tengok budak-budak Melaka sebut muka tak boleh belah. Muka tengok, aduh, menyakitkan hati je kan. Tapi kadang-kadang ada orang bermula tak ada sakit hati pun. Tiba-tiba lepas 10 tahun sakit hati pula tengok muka. Tu tanda-tanda dah jumpa orang lain tu. Tanda-tanda jumpa orang lain kadang-kadang. Jadi penting. Yang kedua, tengok dari segi harta dia bukan sebab nak mengerjakan harta dia, sebab mampulah untuk membentuk keluarga tu, untuk memelihara keluarga dia. Dan begitu juga yang ketiganya keturunan dia. Keturunan tu maksudnya bukan keturunan di Jawa, Mendelang, Arab ke tak. Tapi keturunan ni maksudnya keturunan yang baik-baik. Keturunan yang dah salah silah keluarganya orang yang baik-baik. Dan begitu juga yang keempat, agamanya. Dan Nabi kata kalau tak ada pun paling tidak, kalau tak ada semua, paling tidak peganglah agama, barulah selamat dunia akhirat. Pegang agama tu. Bila sebut pegang agama ni, jangan risau. Tang cantik, tak cantik, kalau kahwin masa kahwin tu tak cantik, boleh ijaz. Kan? Sekarang macam-macam malat pakai. Paling tidak tak boleh ijaz kat muka, ijaz dekat handphone. Lawalah muka dia. Macam tu kan. Sekarang orang perempuan nama 360. Ada macam-macam kan. Adalah gambar tu dekat iPhone tu. Boleh tekan, skin dia tu nak putih. Putih je dia orang tu. Tu banyak yang bohong dan gini kan. Dia yang kita sibuk nak putih mana apa pasal tak faham sudah. Dah golap longot-longot adalah bermasalah. Hitam apa kata? Hitam-hitam si tapuk manggis. Walaupun hitam terasa manis kan. Dah biarlah dah. Yang penting mani kan. Pada muka putih tapi hati kohok apa? Tahu kohok? Hati busuk lah. Tapi hati dengan orang ya.
Nak tukar mic kau? Tak apa-apa tangkap. Siapa suruh bagi letang ni? Dah sampai tengah macam mana? Nak pegang, saya pegang. Kau dingin je. Tak apa, nak pegang remote ni. Dah sampai tengah orang bagi. Gali tunggu dah habis aku bagi. Kan? Macam tu. Ni okey dah? Nak kena mula balik semula ke? Ya kan? Tengah tadi kan? Lebar mana kalau orang lalu. Okey. Jadi mana kata? Paling tidak kalau dengan agama tu kan boleh adjust lah yang lain tu. Kan? Kalau keturunan dia tu tak berapa baik, tak ada masalah. Kan? Mungkin dengan tingkat ketaatan pada Allah dan Rasul terbentuklah keluarga yang baik. Kan salah silah akhlak yang baik. Nah, macam hari ni kan polik-polik perangai orang. Akhlak yang polik-polik, mengaku hafal 15 juzuk, lepas tu buka tudung, buka baju. Kan? Orang bangang bolehlah kau bohong macam tu. Kan? Macam itulah kan. Semua orang boleh mengaku hafal 15 juzuk. Orang hafal 15 juzuk tak macam tu perangai dah. Macam tu kan. Kan? Tak ada bohong lah. Kalau boleh baca, baca. Baca. Kan nak cakap apa? Agak dia pun tak tahu. Juzuk ke huruf? Kan? Tu kadang orang fikir tu. Tu belum cerita ke menghina Nabi, menghina Allah. Kan? Sekarang akhlak. Tu cakap. Tu sebab apa tu? Sebab terlampau cerdik. Terlampau cerdik. Ada seorang orang Melayu lagi tu yang buat lawak dekat kelab komedi. Cakap-cakap macam ni kan. Pertama dia rasa dia kelakar mana tu. Pertama. Yang kedua bila dia menghina orang, menghina agama, menghina ni kan. Dia rasa dia dah kuat, dia rasa dia dah besar benar. Dia kena ingat kan? Dia kena ingat. Balasan Allah ni tak jauh dengan kita ni. Balasan Allah kat kita tak jauh. Kita tengok PKP itu. Siapa sangka kan? Allah balik, bab kedai tutup. Allah boleh balik. Syarikat yang hebat-hebat tutup gulung tikar sekejap je. Allah balik. Penyakit tak ada apa pun, mati, meninggal. Bukan sebab saya cakap yang meninggal tu, kita faham lah sensitiviti orang meninggal. Tapi bila Allah nak bagi, tak ada apa. Ada orang mengancam, ada orang dikatakan mengancam. Nak sebarkan dengan harapan dia ada antivirus tu. Sudah rupanya unik pula. Unik pula setiap negara lain-lain pula. Pening dah bergaduh pula. Apa ada vaksin yang paling sesuai? Bercakap lah antara satu dengan yang lain. Macam lah. Ni dah influenza pula dah. Kan? Bunyi lain sikit dia dah risau. Bunyi batuk, sudah. Influenza ni. Contoh kan? Itu dia kata balasan Allah ni sekejap. Dan tak jauh daripada kita. Itu sebab hati-hati. Jadi bagaimanakah pandangan dalam Islam untuk kita membentuk sebuah keluarga yang bahagia? Pembinaan keluarga dimulai dari tujuan pernikahan. Apa tujuan pernikahan? Tujuannya adalah untuk ketenangan dan kebahagiaan. Allah Ta'ala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi zalika laayatil liqaumin yatafakkarun." Surah Al-Allahul Azim. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri. Isteri itu memang dah jonih kita dah. Kan? Manusia sama. Tak ada siapa paizu melaka balik tu manung teringat kat kedua walang tu. Dan rasa dan nak jatuh cinta lah. Dan apa orang kedua walang nak gila. Tak ada macam tu. Memang jonih kita dah. Selera kita dah tu. Kan? Dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Allah ciptakan isteri dari jenis-jenis sendiri supaya cenderung rasa tentram, kasih dan sayang semua ada. Kan? Surah Ar-Rum ayat yang ke-21. Dengan mawaddah iaitu kasih sayang dapat memenuhi syahwat. Suami isteri dapat berkasih sayang. Berselera ada tengok.
Makan pun laju dah. Makin kurus langsung kombong. Kan? Sebab dia bahagia. Jangan susah hati kita gemuk dan susah hati. Sebab itu rezeki. Allah bagi kita gemuk. Yang penting sihat. Sihat betul badan kau ni? Belum tentu ni tau. Kan? Gemuk dan sihat tak ada hal. Contoh. Sibuk nak kurus-kurus apa hal? Gemuk itu adalah merupakan satu kecomelan. Kan? Orang perempuan risau nanti kan dia cari lain. Dia bukan kira dia nak cari lain. Kau kurus, kau gemuk kan. Tu masalah tau. Kan? Yang penting tu pendinding dalam diri tu. Kan? Kalau dia dah gambar kat orang lain, dia macam mana? Kurus je kau. Lebar kau, pek sogi kau, 3 sogi. Kalau dia nak, pergi dia. Bukan sebab kita kurus, tak kurus. Yang paling mustahak pula kita orang perempuan dan orang lelaki kat rumah, kalau nak pasangan kita terus panggilkan kita, sikap kita pun kena jaga. Itu penting. Kita bukan lawa, ni melawa untuk laki orang. Apa maksud melawa untuk laki orang? Bila keluar rumah, kau main lawa dia. Kat rumah bersepah. Kan? Baju binatang yang pakai. Baju kelawar. Yang seorang tu pula. Baju tak apa baju pakai. Baju bandel 18 lubang pakai. Pakailah elok-elok. Kan? Dah tua dah Ustaz. Mengador lah. Lagi tua lagi nak kena jaga. Orang tua ni lagi tua. Orang lelaki lah orang lelaki. Lagi tua lain orang. Rupa-rupa masih ada yang menjadi kolektor tu. Pengumpul barang-barang antik. Jangan main-main. Berapa ramai perempuan hari ni dia dah stable. Jadi dia kerjaya. Saya jumpa tu berapa orang dia cakap dengan dia. Dia kata dia nak cari suami je. Dia tak kisah suami tua sikit pun dia tak kisah. Suami yang dah berbini pun tak apa dah. Tak ada hal dah. Laki nak balik, tak nak balik rumah dia pun. Yang penting dia ada suami. Ada. Ada tu kat kelompok. Ada. Jagalah laki elok-elok. Dia senyum kat laki kita, kebetulan nak kita baik hal. Ini bukan nak menakutkan tak. Ini realiti. Macam tu juga orang lelaki. Jangan ambil ringan atas kebaikan isteri. Orang perempuan dia sabar. Sekali dia bohongi, boleh. Orang perempuan kalau dia bohongi, tak lalu makan. Ada lelaki, dia nak isteri dia. Dia nak apa, tapi dia tak nak jaga hati isteri dia. Tak nak jaga. Bahagia isteri, bahagialah keluarga tu. Macam mana nak jaga? Kalau orang perempuan gembira, bahagialah keluarga. Itu sebab orang lelaki kadang-kadang dia susah hati bila bini yang bohongi. Dia bukan takut bini tu, bini menakutkan. Tak, bukan takut bini, tapi dia sayangkan bini. Itu yang tepat sekali. Tapi yalah, orang perempuan dah tahu dia, bila dia dengar ayat tu, bahagia isteri, bahagia keluarga, dah mula dia belagak. Jadi abang dengar tak macam Mah tadi cakap apa? Ni, selagi hati saya tak bahagia, keluarga kita takkan bahagia. Ada faham? Ditukar bini itu. Dia cari bini yang membahagiakan. Mana nak? Itu sebab benda tu kena faham betul-betul. Maksud saya nak bagi tahu bukan suruh kita apa dah. Yang penting sekali masing-masing main peranan. Baik suami, baik isteri. Topuk sebelah tangan bunyi tak? Bunyi. Bunyi ya, sebelah. Kan? Tapi kena lah benda yang nak ditopuk itu. Tapi maksudnya semua orang kena main peranan. Suami, isteri semua kena main peranan. Suami, isteri juga perlu amalkan satu semangat bermusyawarah, bincang. Kan? Selalu bertukar-tukar fikiran. Suami faham kena isteri, isteri faham keinginan suami. Suami balik tak pernah berlenggang. Aduh, joket tangan itu. Dia bawa balik, hari-hari balik, aduh, dia bawa kuih. Hari ni kuih
Kuih lapis kita. Esok kari pap. Nah, balik. Dia bono bawa. Lepas tu donat bawa. Hari Jumaat tu dia bawa kuih kapel. Kuih kapel. Tahu kuih kapel? Kuih cakui. Kan kapel melekap tu. Cakui. Kuih kapel nama tu. Samsul debat baru bagi nama. Kan macam-macam kuih bawa. Makna orang perempuan jangan terjemahan. Kuih. Sakat kuih aku pun boleh. Tanya berapa ramai isteri yang menanggung esok. Laki balik hari-hari berlenggang apa benda pun tak bawa. Bersyukur. Jangan pandang nilai kuih tu. Tapi pandanglah nilai ingatan orang yang bawa kuih tu. Macam tu lah. Tahu-tahu laki kau bawa agak balik kuih lapis. Laki dan bawa balik tolu. Tolu dia lah tu. Dah sabut lah tu. Tak, ni bukan saya nak cakap. Memang tu lah ayat ni. Yang tak faham tanya kawan. Tolu tak faham. Kuih cerita. Ada yang balik melenggang. Tak nak fikir. Dia belanjakan kawan bukan main ni kena. Anak bini tak ada. Bawa makan. Ada. Weh, hujung minggu ni kita nak makan kat mana, geng? Kan kawan jadi. Anak bini tak ada. Ada. Ya. Tu sebab dia tahu. Bila suami balik, dia tahu suami dia balik pukul 4:30, pukul 5 balik kan mesti bawa kuih. Dia dah siap dah. Dah siap dah nak bancuh kopi jantan. Kopi jantan. Pokat. Dia tahu laki goma kopi macam mana. Macam Samsul debat lah. Dia kalau minum kopi, kopi O. Kalau teh, teh O. Sebab dia dah lama putus susu. Aduh. Tak ada lah. Susu saya susu minum tapi susu saja. Jangan campur. Campur yang paut pening lah. Jangan. Susu kambing beli. Jangan main belasah susu lembu tu kan. Dia sebab susu lembu ni ada asid kan. Ada orang dia dah besok tekau, paut dia dah besok. Dah besok. Dan begitu juga kenapa bila kita saling menghormati, kita saling melengkapi, isteri siapkan apa yang suami nak, isteri pula siap suami siapkan isteri apa keperluan isteri dia. Baguslah. Suami balik, isteri nak abang. Ais, kebetulan abang buat kuih apa ini? Hari ni abang buat kuih kapel. Ya Allah, bestnya sambal dia bawa. Adalah, kuah ada sekali. Abang besok ingat nak pergi pasar lah. Barang dapur banyak dah habis. Oh ya ke? Tak apalah, kejap lagi abang bagilah duit. Nampak? Dia terus cakap, tak payah minta. Kejap lagi abang bagi duit. Berapa nak tu? Kan sadap tu. Dapat 200 jadilah bang. Okeylah, nanti abang bagi RM50. Wahal bini dah sabun ke 200 tu kan. Dia bagi RM50. Jangan banyak cerita. Okeylah tu kan, RM50. Okey, tadi kita pun 200 cuba nasib tu kan. Cuba nasib kan, dapat RM50. Tak boleh. Sesuai lah dengan bajet tu. Kan? Suami makna boleh bagi banyak tu. Dan begitu juga amanah pernikahan bagi membentuk peribadi yang baik agar dapat membina keluarga yang baik. Amanah membina keluarga yang baik, membentuk peribadi yang baik. Amanah ni akan mendidik suami dan isteri agar menjadi lebih bertakwa. Jadi makna kata kita ni nak mendidik keluarga kita ni supaya membentuk peribadi yang baik. Tadi kita tengok tuan pengurusi tadi dia bagi pantun kan. Pantun ni sebenarnya tanda budi bahasa orang Melaka. Kan? Kalau kita dengar pantun Melaka, kapal dagang dari seberang. Tak habis-habis kapal dagang dari seberang. Kan? Dia tu sebab orang cakap apalah pantun itu untuk orang yang tak faham. Tapi untuk orang yang faham, maknanya bercakap tu dia lapik dengan pembayang. Kemudian bagi maksud sebab budi bahasa. Orang kan main tujah hai masuk. Kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapakah gerangan tuan hamba ini? Dengan keris yang menyilau. Hamba dipanggil mat kilau. Macam tu lah kan. Padahal bila dia tanya, siapakah gerangan tuan hamba? Sebenarnya saya membawa hajat daripada ni. Bolehkah saya masuk? Silalah. Janganlah berbicara di tangga saja.
Tidak manis dipandang orang. Apa? Ayat tu. Bahasa tu. Ustaz. Bak kata orang, makan sirih berpinang tidak, pinang ada kek kota Melaka. Makan sirih menganyang tidak, pagah dek budi dengan bahasa. Cakap elok-elok, berlapik-lapik. Itu sebab dulu kita tengok contoh, kita tengok Imam Malik kata, nak berjaya dalam hidup kena ada 4 perkara. Kenderaan yang tangkas, rumah yang lapang, pakaian yang cantik, pelita yang menerangi. Tengok, dia cakap tu, tahu ya? Kenderaan yang tangkas, rumah yang lapang, pakaian yang cantik, pelita yang menerangi. Dia cakap tu pembayang, tetapi bukan itu maksud dia. Maksud dia di sebalik itu. Kenderaan yang tangkas, maksudnya akal fikiran yang cerdas. Rumah yang lapang, kesabaran yang tinggi. Pakaian yang cantik, akhlak pribadi yang baik. Manakala pelita yang menerangi, ilmu pengetahuan kena ada. Jadi lengkaplah. Jadi orang dulu-dulu pun berkias. Dia tak tahu, bagi kau carilah sendiri maksud tentu. Orang dulu-dulu ni memang cukup bab ilmu ni kan. Tu sebab. Ingat tak orang dulu-dulu dia cakap, kau nak jadi orang kau belajarlah. Mak ayah kita cakap dengan kita, kau nak jadi orang kau pergi belajar. Bahasa tu tak dapat kita faham masa tu. Selama ni kita ni bukan orang pun. Mak ni cakap macam tu lah. Keturunan bau kau. Beruang kau. Kalau kau nak jadi orang, kau pergi belajar. Rupanya sekali lagi, memahami maksud orang tu adalah manusia. Dan bila manusia tu sejajar dengan apa yang Nabi sebut, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, manusia memberi manfaat pada orang lain. Ini macam itulah juga kita dalam keluarga. Kalau hidup kita tak menurut, ada tak menambah, tak ada tak mengurang, penjadah hidup. Bayangkan Buya Hamka. Buya Hamka sebut apa? Hidup kalau sekadar hidup, babi di hutan pun hidup. Dia kata. Kerja kalau sekadar kerja, kera di hutan pun bekerja. Cuba fikir. Kalau kita fahamlah maksud itu, kalau setakat hidup, tak ada function, tak ada apa beza dengan babi itu? Kerja bangsa melewa. Cuba tengok korang. Melewa, balik, belum. Bik pisang kan, pengen tidur, membutuh. Apa beza kita dengan korang? Lagi tahu kepada korang pun tak. Tak, maksudnya perlembangan tu suruh kita fikir. Masuk tandas. Tak tahu kau adab masuk tandas? Tahu. Di negara barat, sila pastikan tandas ini lebih bersih daripada sebelum anda masuk. Bayangkan. Standard kan. Kita kadang-kadang masjid dah lawa. Toilet dah elok, siap kan. Lupa lah dia flush. Yang dapat nama buruk masjid. Masjid ni tak jaga bilik air. Sedangkan JK ni memang hari-hari setiap minggu bos ya. Sila jaga kebersihan tandas ni. Tak faham. Dia kena berkias. Bagi pembayang. Supaya maksud tu sampai dalam mati. Ada kucing, ada tikui. Sudah koncing, harap jirui. Contoh. Lain macam pantun ni. Kau tak faham juga, tak tahulah. Macam tu lah. Dan masa saya belajar kat UiTM Melaka ni, bilik saya kebetulan, bilik saya depan bilik air. Satu koridor tu, bilik saya depan bilik air. Apa masalah bilik depan bilik air? Dia jadi bilik subsidi. Orang lain daripada bilik lain nak masuk bilik air, singgah bilik saya dulu. Minta ubat gigi. Pinjam sabun basuh. Macam-macam lah. Jadi kalau kita cakap, kau bolehlah ubat gigi kau sendiri. Licin ubat gigi kita dekat Jawa tu. Hari tu, ubat gigi sikit. Ubat gigi sikit. Hari lain tu tak tanya lah. Tahu tokan je. Tak tanya lah. Senang untuk hidup kau. Kan? Jadi, konolah bagi bahasa nak cakap. Kau jangan ambil ubat gigi aku boleh tak? Tu kasar mana?
Kono berkias. Baik gigi sikit. Memang dan beli untuk kau. Ambil lah. Contoh. Ui, lain macam bunyi besok tu tak datang lah. Mana dia faham tu? Mesej yang disampaikan. Tapi kalau ada bangsa bangang tu bangang juga lah. Tidak ada macam tu. Kan? Tapi orang yang ada hati atau orang hati faham maksud tu. Baik. Macam mana kita cakap? Tak yang faham-faham lagi kan? Dia bahasa tu bahasa kias. Orang kata kias mansuri. Maknanya dengan akhlak ada juga ada. Macam Nabi lah. Nabi makan, isteri dia masak masin. Macam mana cara Nabi manggil, nak beritahu tahu isteri dia? Ya Humairah. Mesra lagi tu. Lah tak, cukup ni dah. Ayo. Ni nak ulang sekali lagi ke apa? Okey. Ya. Dia panggil. Panggil isteri dia, ya Humairah. Wahai pipi kemerah-merahan. Penuh kelembutan. Balik dia kita buatlah. Wahai pipi. Entahlah tak apa pipi kau ni, tak tahulah. Dia tak pernah lah perhati kalau pipi bini dia tu. Wahai ya Humairah, wahai pipi kemerah-merahan. Ingat tak masa mula-mula kita kahwin dulu? Kenapa ya Rasulullah? Kan kita makan bersuap. Ingat. Mari sini. Suapkan aku dulu. Tengok akhlak Nabi. Nabi dah tahu masakan tu masin. Dia boleh suruh bini suap lagi tu. Dan bila suap, akhlak Nabi. Dia kunyah macam biasa. Senyum, dia kunyah. 40 kali kunyah. Sekarang, bagi aku pula suapkan kamu. Bila suap, ya, langsung dicapai dengan ya Allah masin ni. Cuba tanya. Kita macam tu ke tidak? Tercita sikit. Kau sini aku. Sini. Kau tahu tak darah tinggi aku berapa gini? Dia tahu baca darah tinggi. Asah tu. Sebab kena faham. Kalau orang lelaki yang rasional, orang lelaki yang budiman. Makna budiman ni gentleman. Gentleman. Dia tahu fikir. Ini masin ni. Bukan sengaja ni. Sebab tak selalu dia masin. Mungkin dia terlampau banyak fikir. Macam tu lah awak ada fikir. Ponek bona ke. Saya ada banyak masalah yang ini. Kenapa? Apa bang tak sadar? Kan tak sadar. Sadarlah. Tapi masin bona. Saya ada banyak masalah fikir cuy cakap dengan abang. Tak ada lah, minta maaf lah, tak perasan, tak apa. Ada masalah cakap dengan abang. Tahulah abang selesaikan. Melur tahu kan? Tengok melur. Melur untuk Firdaus. Macam tu kan. Saya tahu tajuk dia. Bila dia cakap lembut macam tu kan, benda boleh settle. Kita marah, kawan tu dah lah ponek. Banyak masalah nak fikir. Orang lelaki kena ingat tu, tanggungjawab orang perempuan ni sebenarnya dua. Melayan suami, melahirkan anak. That's all. Melayan suami, melahirkan anak. Itu sahaja. Sampai salin nak orang perempuan. Yang lain basuh pinggan, basuh baju, komen rumah, cuci bilik air, sontal, bosarkan anak, didik anak. Semua kau orang lelaki. Apalah cara peranjatnya tu, percaya tak percaya? Memang itulah tugas orang perempuan sebenarnya. Hanya dua tu saja. Cuma baiknya orang perempuan, dia sanggup memangku tugas suami yang lain tu sebab tahu suaminya nak cari rezeki. Itu sebab orang lelaki kena hargai orang perempuan. Jangan kerja kat rumah ni kerja kau buatlah. Salah.
Kerja kat rumah ni kerja abang. Terima kasih lah isteri abang sanggup buatkan untuk abang. Siapa tu? Jangan sibuk nak bangga diri mendabik dada pakai t-shirt. Beras kita beli. Nak menyampah macam kan. Beras kita beli, weh. Come on lah. Orang perempuan jawab apa? Beras dia beli, orang perempuan jawab apa? Kita masak, okey. Ada perempuan memanglah dia beli ustaz, duit pun saya bagi. Lagi tahu. Bini bagi duit. Ada guna jantan tu dah. Duit boleh boreh, memanglah dia beli tapi duit pun pakai duit bini tak ada. Tapi itu dia, orang perempuan. Cuma orang lelaki patut berterima kasih. Orang perempuan banyak tolong. Kemah rumah, lipek kain, sontal bilik air, didik anak, semua dia buat. Jadi hargailah, kasihlah isteri abang. Itu yang kadang-kadang kita keluar bilik air, dia terus tanya soalan tepat tu. Perasan nak bilik air tu? Sudah. Kita mau keluar bilik air ni. Apalah yang lain bilik air tu tadi. Kau salah jawab ni boleh jadi bergaduh. Tak pasal keluar bilik air tu. Itu pula slow. Kau renovate kau bilik air tu tadi. Dia baru lepeh menyontal dinding bilik air. Kita pula terberak pun tak nampak sekolah kita. Dinding tu kotor, kolongan tak ada, kita peduli tu. Sama je lagi. Tapi takkan dah tak perasan kan? Itulah beza orang lelaki. Orang lelaki memang dia tak perasan benda tu. Yang dia perasan masalah negara. Macam tu orang lelaki. Masalah pupusnya ayam di Malaysia. Tu dia. Pasaran ekonomi yang tak menentu. Itu masalah orang lelaki. Kalau setakat dinding berkeladak, tak ada hal kayak gitu. Dia tidur, katil, cadar, tak ada hal. Orang lelaki tu. Dia banyak masalah dunia, masalah negara dia fikir. Dia tak fikir mana masalah katil tu. Dia tahu letak kepala hilang. Lalap tahu. Tapi orang perempuan jangan dia teliti. Ni macam ni. Tu macam mana, tu macam mana. Agak-agak dapat tak perlu untuk Kek Firdaus. Dia fikir. Bisik-bisik gelora. Jad dan Arumi. Settle tak kan? Semua fikir. Orang lelaki tak ada. Lelaki dia lain. Dia tak fikir benda yang kecil-kecil. Dia fikir besar-besar kan? Yang orang perempuan pula, dia bawa kecil-kecil tu semua fikir. Tu sebab lipik baju orang perempuan dia boleh buat. Orang lelaki dia gulung-gulung pun selesai. Dan format lipatan tak sama. Kebahagiaan keluarga tidak diukur dari sudut material semata-mata. Tapi juga sejauh mana ketaatan keluarga kepada Allah dan Rasul. Itu semua diperhatikan. Itu sebabnya ingat tak ada satu kisah yang dikongsikan dalam media sosial. Ada seorang lelaki dia berjalan, dia nampak ayah tu, dia sepak ayah tu. Ada orang share, perasan tak? Dia sepak ayah tu, terjungkang ayah tu, tergolek ayah tu. Ramailah yang menghentam. Dia cakap apa lah, tak guna penyanak. Saya tak kata perbuatan anak tak elok, kita tahu tak elok, biadab betul. Tapi soalannya yang agak bisa, yang perlu hakikat kita terima, siapa aja anak kau ajar, tu soalan. Takkan dia tiba-tiba dah besar dan menyepak ayah. Makna didikan daripada kecil macam mana? Kita diajar, kebanyakan orang kampung dia ajar, ni cawan ni pegang cawan, ni cawan ayah ni letak tak berani dia usik dah. Cawan ayah. Tak berani dia minum dengan cawan ayah. Hormat. Tapi kalau sistem tu tak ada, sistem dipanggil sebagai sistem adab tu tak ada, habislah keluarga. Itu sebab dikatakan kalau mencari pokok berbuah, pucuk elobek, dahan berdaun. Kalau nak jadi insan bertuah, duduknya beradab, tagak bersantun. Kena cari yang elok-elok, baik perangai. Anak-anak kita ajar tentang akhlak dan adab. Tengok Nabi macam mana?
Nabi dengan orang tua, macam mana Nabi nampak perempuan tua Yahudi tu, Nabi kata, "Makcik, boleh saya tolong makcik?" Baiknya anak ni, anak daripada mana? Saya pada Mekah, makcik. Pada Mekah? Hati-hati. Kenapa makcik? Ada seorang budak nama dia Muhammad. Jahat budak ni. Makcik Yahudi dia tak tahu yang tolong tu Muhammad. Nabi diam. Nabi tolong angkat. Tak ada, Nabi baik muka marah. Sampai ke rumah makcik tu, dia letakkan barang tu kat bawah. Terima kasih makcik, saya balik dulu. Nanti dulu ni ambil upah. Tak apalah makcik, saya kelas. Baiknya anak ni. Siapa nama anak ni? Saya lah Muhammad yang makcik sebut tadi. Langsung diam makcik tu. Akhirnya satu Mekah tahu, mengiktiraf akhlak Muhammad ni memang baik. Nah itu cerita. Kalau baik, dia Imam Malik ada sebut, biar ilmu sikit tapi jangan tak ada adab. Faham tak? Biar ilmu sikit tapi jangan tak ada adab. Kalau ilmu banyak, beradab, lagi hebat. Lalu dia belajar tak tinggi dah. Assalamualaikum pakcik, pakcik sihat ke? Nampak macam tak sihat, dia pakcik dah makan ke belum ni? Allah baiknya. Orang tu tanya, tu anak siapa? Orang tak tanya kelulusan dia, orang tak tanya gaji dia berapa, orang tanya anak siapa. Sebab adab. Tapi kalau orang tu jumpa gitu, weh. Imam mana imam? Yang dia tanya tu imam lah. Kurang ajar betul. Woi dia, imam mana? Imam pun jawab, kau pilih tanya orang lain, tak tahu aku dah. Macam tu kan. Macam tu you baik. Adab tak ada. Macam tu juga lah, cari calon menantu, carilah yang beradab. Ya. Janganlah cari orang yang polik-polik kan. Cari yang beradab. Hormat orang tua. Sebelum kahwin memang nampak beradab semua, elok semua. Assalamualaikum makcik. Saya suka betul tengok muka makcik. Teringat pada mak saya. Oh. Terpeletok nyawa orang kan. Makcik, sedap betul lain. Walaupun air kosong, sedap betul. Nah, itu bukan air kosong tu air basuh tangan. Habis minum. Kan pakai kendi yang putih tu. Dia tak besok tengok, dia curah dalam cawan minum, habis minum. Gila betul. Air basuh tangan di situ kan. Tahu betul budak ni. Makcik, kalau saya tanya satu soalan boleh? Tanyalah nak, tanyalah. Zuhur dah masuk belum? Baik betul. Pukul 10 dah tanya. Gila betul. Punyalah tahu nak memenangi hati. Bisa kau buat tu, kawan hati-hati. Tu ada orang, tu sebab kita tengok macam kisah Husam bin Nuh. Husam bin Nuh, dia kata, aku ni nak cari menantu, apa pandangan kau wahai Mubarak? Mubarak ni hamba dia yang berkunjung dengan dia. Pada pandangan aku, wahai tuanku Husam bin Nuh, tak sahlah kau cari orang kerana semata-mata sebab rupa paras dia yang cantik. Sebab itu perangai orang Nasrani. Maksudnya jangan semata-mata. Pertimbangan boleh tapi semata-mata tu je. Yang penting dia cantik. Tak boleh. Itu perangai orang Nasrani, orang Kristian. Yang kedua, jangan kau cari disebabkan keturunan dia semata-mata. Sebab itu perangai orang Yahudi. Yahudi nak cari Yahudi. Oh ya kau. Dan yang ketiga, janganlah kau cari kerana kebendaan. Janganlah kerana harta, kerana itu tanda-tanda orang gila dunia. Habis nak cari macam mana? Carilah mereka yang bertakwa dan beramal soleh. Orang berkelintau mencari, tak jumpa. Yang betul-betul ada syarat. Syanialah Mubarak, susah-susah kau lah kahwin dengan anakku. Dapat Mubarak kahwin dengan anak. Mubarak ni hamba dia. Dari segi fizikal dia muka hitam, berkilat, metalik betul. Bukan hitam biasa-biasa, ofah kolam kan. Tapi dia baik dan kerendahan budi dan amal soleh dia. Dapat dia kahwin. Pernah satu ketika, Husam bin Nuh, dia nak pergi outstation. Wahai Mubarak, kau tolong jaga ladang buah aku. Aku 3 bulan tak boleh ni, kau jaga elok. Baik tuan, dia pun jaga. Lepas 3 bulan dia balik.
Oi, ponek betul. Mubarak, mai sini. Apa dia? Kau tolong potik 3 biji buah yang paling manis sekali dalam ladang. Dia potik 1, 2, 3. Dia pun bagi. Ni tuan. Saya rasa ni ladang ni. Dia pun makan. Yang pertama masam. Yang kedua pun sama masam. Yang ketiga kolat masam semua. Apa wanda kau ni Mubarak? Aku bagi kau masa 3 bulan, takkan kau tak tahu mana ni? Mana masam? Demi Allah, kau pesan ke aku 3 bulan, tolong jaga ladang. Kau tak pernah suruh aku rasa. Sekejap. Cuba kalau kita diberi peluang, jaga dusun buah durian. Aku 2 minggu tak ada ni. Kau tolong jaga. Blackthorn ada. Busang King. Kim Hong. D3 oleh. D7 oleh. D24. IOI. Kucing tidur pun ada. Udang merah pun ada. Dapet kau kita. Jadi. Lagi di bola. Wui, datang ke kebun ni. Tengah banyak buah ni. Kan kau tunggu lama kan busuk. Tak, ini yang mana? Kita terlupa dah. Sampai bola. Bawa balik 3 pek biji. Ya kebetulan jaga ladang buah. Kan dah beritahu. Nampak? Macam tu sekali Mubarak ni jaga. Jaga amanah. Adab pun jaga. Nampak ni kadang-kadang tu lah kita silap. Datang tanya. Nak tanya. Kau ni daripada mana? Daripada ni kau kerja apa? Duit simpanan kau berapa? Gaji kau berapa? Banyaklah tanya, tengok kawan tu pakai t-shirt dia. Naik Azia pula tu. Kau yang galak kata aku. Saya baru jadi minggu lepas, seminggu sebelum. Saya baru balik tentang Sarawak malam tadi ibu sampai. Sebelum Sarawak tu saya ceramah ke UTM Jalan Semarak. Dah habis ceramah, saya pergilah jalan kaki, diajak berjalan pergi ke hotel belakang, hotel UTM Residence. Budak saya bawa kereta, dia pun parking. Ke mana nak? Dia pun parking lah, ke logo UTM tu dia parking. Tu pun nak kena atas makan. Sudah makan. Bacalah tuan balik dulu. Nak balik kereta kena klaim. Kereta penceramah kena klaim bayang ni. Apa muncul? Sebab dia kocik itu sejarah. Tak pernah terjadi, itu terjadi. Jangan tengok kotor ya. Macam-macam tanya. Nampak kawan tu datang kereta besar macam ni. Dia tak walau kawan sewa kata. Besar kereta. Pakai kut datang. Tali leher, besar sejadah. La ilaha illallah. Bau betul. Besar sejadah, tali leher pakai kilo kan? Macam ni lah kita nak. Baru seminggu kau ini pijak anak tu. Cubalah tanya elok-elok. Sekarang ni pakcik nak tanya. Kamu belajar ngaji tak dulu? Kamu sempat khatam tak? Berapa kali kamu khatam? Sekarang pakcik nak cuba bacaan kamu. Tu belum cerita dengan kisah 3 orang. Nama kamu siapa? Nama kamu siapa? Dia kata. Nama saya Anas. Kau baca surah An-Nas. Dia pun baca Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Seorang tu namanya apa? Nama saya Mat Ikhlas. Kita baca surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allah samad. Budak yang ketiga tu dah berpalu. Nama Yasin. Mampu ini. Apalah hakar ni. Kamu siapa nama? Pakcik. Nama saya Yasin, tapi mak ayah saya panggil saya kalau Allah Wahad. Kunyul. Kau golak pakcik tu.
Betul lah. Suruh dia baca. Cuba baca Fatihah sikit nak dengar. Alham. Apa hal kan? Kono belajar. Itu sebab kono tuntut ilmu. Apa? Jangan kita menilai daripada rupa paras. Cantik tolok, pantai landai, tambik perahu, topi kuala. Biarlah buruk kain dipakai. Asalkan ponoh ilmu di dalam. Kain songket benang sutera. Lilit sebalit buat selempang. Ilmu yang banyak jadi cahaya. Walaupun sikit menjadi terang. Macam itulah. Cari ilmu. Dan kicau-kicau tium batu. Hinggap sekejap kedahan mati. Kalau hidup tidak berilmu, kayu luhuh dibuat titi. Kalau tak ada ilmu, kayu luhuh, bontangan buat titi. Kono lanyak lah. Sebab ilmu tak ada. Ya? Kemudian kita dalam keluarga terapkanlah perasaan kasih sayang kepada Allah dan Rasul. Nabi pernah beritahu, ta'dibu auladukum bisalasati asya. Adabkanlah anak-anak kamu itu dengan 3 perkara. Pertama, bihubbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ajar dia sayang Nabi. Macam mana cara nak sayang Nabi? Pertamanya Nabi sebut faman ahabba syai'an aksara bi zikri. Barang siapa suka sesuatu akan selalu menyebut-nyebut. Tengok penyanyi tu. Kan dia sebut nama perempuan tu. Dia gambar lah tu. Oh, Fatimah. Suka dia kat Fatimah. Siti Haidar. Zalika. Suzana. Amalina. Suka budak India ke budak Melayu. Iya. Yakub tak ada lagu tu, tak ada. Datuk Yakub tak ada lagu. Samsul debat pun tak ada. Tak ada. Nama perempuan. Tapi untuk Nabi, ada. Iaitu dengan berselawat ke atas Nabi. Sebut nama Nabi selalu. Selawat banyak-banyak. Nabi sebut apa? Inna awlad nasi biyawmal qiyamah aktsarhum alayya salatan. Orang yang paling baik di sisiku dari kiamat kelak adalah orang yang banyak berselawat kepada aku. Selawat apa banyak? Ajar anak kita berselawat. Janganlah ajar anak kita. Dengarkanlah. Itu ajar anak. Dengarkanlah. Dia kacau. Nampak ramai tu peranjat itu. Mana tak tengok. Tak tengok. Elok lah tu. Siap tutup lampu dah tak ada koyor. Itu parah. Ya. Ajar dia sayang Nabi dengan cara sebut nama Nabi selalu. Kedua, hidupkan sunnah Nabi. Buat apa yang Nabi gambar, tinggal apa yang Nabi larang. Nabi sebut, "Faman ahya bi sunnati faqad ahabbani, faman ahabbani kana ma'i fil jannah." Barang siapa yang hidupkan satu sunnahku, maka dia sayangkan aku. Dan siapa sayangkan aku akan bersama-sama dengan aku di dalam syurga. Kedua, bihubbi ahlihi, menyayangi ahli keluarga Nabi. Dan yang ketiga, bi qiraatil Quran, dengan membacakan ayat suci Al-Quran. Ada suruh dia baca Quran. Ya? Suruh. Cinta Allah, cinta Rasul. Ya? Katakanlah. Ini dia. Disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 24. Katakanlah jika bapa-bapa, anak-anak, saudara-saudara, isteri-isteri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasulnya dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Maknanya kalau terlampau sayang, Allah akan tunjuk. Kan saya kata tadi, kejap, dokek benar balasan Allah. Itu sebab kena hati-hati. Baru-baru ni je kita merayakan Aidil Adha. Kita lihat bagaimana kita diuji. Nabi Ibrahim diuji, anaknya perlu disembelih. Sebab apa penyembelihan tu Allah perintahkan? Sebab nak nilai sejauh mana keimanan Nabi Ibrahim untuk mengorbankan anaknya. Sebab
bukan satu perkara yang mudah. Kalau kita lah anak kita usul sembelih pun bukan senang. Ini kan pula Nabi Ibrahim berpuluh tahun kahwin tapi tak dapat anak. Dapat anak pula tak dapat duduk sekali. Ada tugas nak diselesaikan. Bila dapat mencurah kasih, tiba-tiba turun pula perintah suruh sembelih anak. Maka dia bukan satu perkara yang senang. Kita pun diuji. Masuk korban tak? Kau masuk korban tak? Kau mak tanya. Kau masuk korban tak? Diuji. Maha benar. 700 setengah satu bahagian. Tak pek tu. 700 setengah kan itu? 8 setengah. Iya lah ni. 7 setengah. Ngakau kan baju. Agak lambu handsome sikit. Romannya lain Ustaz. Tapi memang ada kek kerumput tu memang 700 setengah sampai 800 setengah. Bukan senang. Itu ujiannya. Kau sayang duit kau lebih. Berkira dengan Allah Ta'ala. Nabi sebut apa? Barang siapa yang mampu menyertai ibadah korban, mampu buat korban, tapi dia tak buat, usahlah dia datang bersalat ke tempat sembahyang kami. Nabi sebut. Aku tak mampu, gaji aku kecil. Extra full package. Top up tiap-tiap minggu biar boleh tengok YouTube. Sport ring bertukar berapa bulan sekali. Macam mana kau cakap kau tak mampu? Cakap. Oi, right ni dengan geng-geng pergi masuk Thailand. Boleh? Saya tak cakap geng ride macam tu lah semua. Geng ride ni masuk kebanyakan ni masuk korban. Masuk. Berkira dengan Allah. Baju rayu berhabis, langsir rayu berhabis. Tapi kenapa waktu kita berkira? Itu sebab ujian, bukan senang. Bila dia dah sayang kat duit ni. Dalam surah Ali Imran ayat 92 Allah beritahu, belum sempurna kebajikan seorang mukmin selagi mana dia tidak menginfakkan sebahagian daripada harta yang dicintainya. Mana yang kita gemar kita kena bagi. Lalu tabung. Sudah sampai dah lah tabung. Kita membuka wallet. Zap, ada 2 koping ni. Satu RM5, satu RM100. Ustaz, saya masukkan RM5 sebab saya tak sayang benar kat RM5 tu. Masuk dalam tabung. RM100 ni saya memang tak sayang RM100 ni. Yang RM5 ni saya sayang tu, saya masukkan RM5 tu. Tahulah saya kojokan RM100 ni kojak lain. Bukan macam tu cara tau. Yang kita kodokut tu belum tentu kita punya. Yang kita masuk dalam tabung, kalau kita ikhlas, insya-Allah kita punya. Kita kodokut RM100 keluar. Tak ustaz lah motor. Minyak habis. Rasa macam baru semalam misi. Menolak lah. Sampai dekat selesai minyak, isi. Dah isi RM7, RM8, RM10. RM10 lah. RM10. Tanknya besar. RM10. Kapak kelepuk tayar lah bocor lah. Poi lah ke bengkel tu selesai RM30. Mengeleng set tiup lah. Dia ada tiup lagi motor tu. Ayah tukar tiup tobolah. Tukar dah habis bawa. Dah habis dapat RM10. Dah tukar tayar, baru nak start motor. Telefon bunyi. Hello, abang. Abang tolonglah bang tolong beli barang sikit. Beli ni bawang ni tutang. Pergi ke pasar raya. Habis RM40. RM40 campur RM40, RM80. Tinggal RM20. Buka bongi, tinggal RM20. Baru keluar tak serampak lah dengan jemaah surau, jemaah masjid Al-Aminin. Woi, hutang dan RM20. Langsung habis. Nak tunjuk bukan kita punya.
Kan? Itu sebab waktu hujung tahun lepas, malam tahun baru, saya, Dr. Izzah Harif dengan sahabat yang lain, Abdullah Khairi, Hasnin Bollywood, kami berforum. Kami bincang apa tajuk yang sesuai. Akhirnya kami pilih mana milik kita. Sebab memikirkan, menginsafi tragedi banjir yang berlaku, disangkakan Pahang, Kelantan dan Terengganu. Rupanya Selangor menetas dulu. Melaka pun ada yang kena. Negeri Sembilan pun ada yang kena. Jolong, sepaneh-paneh daerah, sekoring-koring tompek, banjir. Melempah sungai Kedaboi, banjir. Abang Abius dia cerita, start orang lain lumpur masuk dalam rumah, yang saya pula rumah masuk dalam lumpur. Dia cakap, dia nangis bukan sebab dia sedih, sebab dia kehilangan, tapi dia kesian orang yang lagi teruk daripada dia. Saya tanya abang, tapi abang dah start balik rumah baru belum? Nanti lo start tengah nak ngumpul balik. Nak tunjuk bukan sana. Akhirnya mana milik kita? Cuba tanya balik. Kalau tengok kat tangan kata, jam tu siapa punya? Confident, saya punya lah. Saya punya. Soalan kedua, tangan tu siapa punya? Langsung diam. Macam tu gak dengan keluarga kita. Isteri, anak-anak ni bukan kita punya, tapi tanggungjawab kita. Didik dia dengan agama. Kita dah dalam kubur, anak kita kalau kita didik dengan didikan agama, apa jadi? Ya, apa dia? Malam ni kita solat jemaah sama-sama nak. Abang ni apa hal tiba-tiba? Sebab kalau setiap hari Khamis malam Jumaat, arwah abah dengan arwah mak dulu tak pernah tinggal solat jemaah sama-sama dengan anak-anak. Mengalir tak pahala untuk dalam kubur? Mengalir. Sebab dia menjadi contoh teladan ikutan anak yang besok lepas main Jumaat kita pergi karaoke nak. Pahala. Arwah ni dulu tak pernah tinggal karaoke Jumaat petang. Mampu jangan main. Itu sebab ajar yang elok-elok, tinggalkan yang baik-baik. Nak masuk syurga ni, keluarga bahagia dambaan syurga. 5 kunci. Pertama kunci rumah. Kedua kunci pejabat. Ketiga kunci kereta. Keempat kunci syurga. Kelima kunci spare. Kunci rumah, sistemkan keluarga ikut sistem Islam. Pagi-pagi kojut suami, abang, mari kita subuh. Abang, bangunlah subuh. Kalau macam tu cara kojut, sudah dua-dua tak subuh. Kau mengajut, kau mengajak ni tengah. Budak-budak tak faham diam. Kojut itulah payah bona bangun ni ustaz. Macam ni cara. Abang, api mana? Api neraka. Tuan, tagak lah ni. Ada orang ada comel tu, nak lapis nyawa kan. Lepas tu semayang sama-sama. Pagi tu maksudnya kan Nabi pernah sebut, bezakan rumah kamu dengan kuburan. Beza rumah dengan kubur. Apa dia? Sembahyang jemaah, kita melantunkan bacaan ayat suci Quran dalam salat kita. Itu salah satunya. Kita tak nak biar rumah kita sunyi daripada bacaan ayat suci Al-Quran. Allahu Akbar. Berkumandang satu rumah. Tengah sunyi subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Isteri kat belakang dalam hati, suamiku.
Sampai ayat pula. Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian. Umat sadaq betul lagi dan baca. Ini tak. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Anak kat belakang dah agak anak. Anak dah tahu saya abah nak baca apa. Tak salah. Jadi imam. Sistem. Kedua, kunci pejabat. Maksud dia cari rezeki yang halal. Cari rezeki yang halal. Bila dapat rezeki halal, maka keluarga kita akan dikurniakan keberkatan. Apa 7 tanda berkat? Pertama, rezeki yang kita dapat rasa cukup. Walaupun sikit rasa cukup. Kalau banyak berkongsi dengan yang lain. Kalau tak berkat, sikitnya tak cukup. Banyaknya tak puas. Ibarat meminum air selautan. Tetapi tidak hilang dahaganya. Pernah tak orang perempuan bayar bil, berlebih lagi duit? Pernah tak? Dah bayar semua. Berlebih. Rupa bertukar wallet dengan suami. Suami lah tak cukup mana poi duit dan kita kan. Tak ada lah, tu tak berlaku terus. Yang ketiga, apabila anak-anak berjaya dalam bidang dia. Alhamdulillah. Anak kita bang ambil 10 subjek SPM dapat 13A. Berlebih pula A dia. Pecahan tak wajar. Anak mungkin tak pandai akademik tapi pandai kemahiran. Dia tengok, dia tahu. Aircon tak on. Dia tahu. Tu yang mampu dia pandai malam ni. Shot, wayar shot. Pandai betul. Apa benda tak nilap ni tak ada perasan ke tak? Ada saja. Ada masalah aircon ni. Aircon salah. Tak apa. Dan habis pun tak apa. Sampai debat dia cara dia bagi tu dia halus je. Hujung-hujung terus. Tak ada lah gurau kan. Semua sahabat-sahabat lama kan. Kemudian apa? Kemudian tanda berkat adalah apabila kita dalam masyarakat senang dan menyenangkan. Senang dengan orang, orang senang dengan kita. Kemudian kita mudah melaksanakan perintah Allah. Seterusnya, rumah kita seringkali diziarahi tetamu. Itu juga tanda berkat. Tapi itu tak termasuk tau yang tin shopping. Itu tak termasuk. Itu kau yang order. Dan yang ketujuh, apabila doanya mudah dimakbulkan oleh Allah. Okey, itu yang kedua. Kunci pejabat. Ketiga, kunci kereta. Hala 7, biarlah ke arah yang diredai oleh Allah. Apa hala 7? Saya nak anak-anak saya hafaz Quran. Saya nak anak-anak saya jadi seorang ulama. Saya nak anak saya jadi imam besar. Saya nak anak saya jadi guru agama. Seawal umur 6 tahun, dah diajak anak tu masuk pertandingan karaoke terbuka Melaka. Apa bodoh? Steering agak lain. Tetapi hasrat hati lain. Mana boleh? Steering tu kena betul hala 7 lah. Seawal umur 5 tahun dah dihantar ke pondoknya. Hantar ke mahat tahfiznya. Mahal bayar ustaz. Berapa? 500 sebulan. Okey lah tu. 500 carilah. Ada. Allah akan mudahkan rezeki kita. Sebab kalau bila anak kita dah besar, dah rosak akhlak, bayar 10,000 sebulan pun belum tentu boleh selesai. Lu bagi tahu tuan-tuan. Ya. Kemudian kunci syurga. Nak masuk syurga, tak ada cara lain. Rahmat Allah. Nak dapat rahmat Allah, tak ada cara lain. Ibadah banyak-banyak. Jangan pemalih. Dan begitu juga yang kelimanya kunci spare. Apa maksud kunci spare? Suami ada kunci, isteri ada kunci, anak-anak
ada kunci. Mainkan peranan masing-masing, insya-Allah. Jadi apa-apa pun, kerjalah akhirat lebih daripada nak kerja dunia. Surah Asy-Syura ayat 20 Allah beritahu, barang siapa yang mengejar keberuntungan akhirat, nescaya kami akan tambahkan keberuntungannya itu. Maknanya dunia pun dapat. Namun barang siapa yang mengejar keberuntungan dunia, nescaya kami akan berikan sebahagian saja pada keuntungan dunia itu, dan takkan ada satu bahagian pun untuk jadi akhirat kelak. Jadi mana nak? Kerja dunia dapat sikit, akhirat tak dapat apa. Tapi kerja akhirat, dunia pun kita dapat. Ya. Jadi insya-Allah saya faham signal-signal subuh nanti itu saya faham. Kalau ada beralih-alih tempat duduk tu saya faham lah tu. Ya. Jadi mana dah lama lah tu. Insya-Allah. Kalau kau kan banyak lagi nak cerita ni, tapi kita kena panggil lagi lah. Lagipun dah lama benar dah majalah Amin ni tak panggil ni. Lama benar dah tak panggil. Saya pun tak kejut betul tak ni masjid ni betul. Dan jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, kita akan jumpa lagi dalam kesempatan. Bak kata orang sepandai-pandai itu paling melompat akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Budak-budak membuat galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok mudik ke tanjung. Hati terkenang, mulut menyebut, jasa baik, menjemput, rasa nak junjung. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sedikit makluman saya nak maklumkan. Kalau tuan-tuan dan puan-puan sekalian ada masuk sekarang, lepas isyak, jangan berebut, sabar. Ya, lepas isyak ni sekarang, ke luar sana. Nak ambil gambar pun tunggu sembahyang isyak tu. Ada sekali saya ceramah ke air, ada, mana tersabut dah tompek tu. Adalah satu hamba Allah ni, Ustaz ambil gambar Ustaz, semayang. Semayang bila boleh. Mak jawab lah. Sembayang bila boleh. Saya ingatkan dia saya jumpa gurau. Habis ni gambar naik motor balik dah. Dia tak semayang dah. Lah, betul perangai. Jangan buat macam tu. Semayang dulu. Ya, semayang dulu. Tak kat luar tu ada satu meja ajaib. Atau meja tu ada barang bukan untuk diambil tapi untuk dibeli. Yaitu yang pertamanya susu kambing Al-Amr. Susu kambing Al-Amr ni susu kambing campur kurma, campur madu yang diizinkan. Wah, lambik orang perempuan, monong ni kau jap. Madu yang diizinkan tu madu lebah lah tu. Orang lelaki cepet faham orang perempuan lambik pula. Susu kambing campur kurma, campur madu. Dia tak ada bau sebab dia tak pakai kambing kelebang. Dia tak pakai kambing Melaka lah, dia tak pakai kambing Malaysia. Dia pakai kambing daripada Holland, Belanda. Sangat baik untuk orang yang GERD, gastrik, pedih hulu hati. Jemaah umrah saya pun yang saya bawa pergi, memang saya bekalkan 10. Memang khas package umrah tu dia dapat 10 paket. Dia boleh berpuasa sambil dia buat umrah. Perut tak masuk angin sampai petang insya-Allah. Jadi siapa nak diet pun boleh. Minum pagi je sekali cukup insya-Allah. Kemudian baik untuk orang sakit lutut, sakit tumit, pijak, sakit tangan kebas-kebas. Kemudian baik untuk orang enzima, gatal-gatal kulit. Ingat tau, minum, jangan buat mandi. Minum. Memutih kepala. Buat mandi pula. Kemudian dia baik untuk orang perempuan yang hormon merayau untuk kejap awal, kejap lambik, kejap taman apa boleh minum tu. Tapi mana yang dah tak ada tu tak salah cari. Dah tak ada. Kau minum datang dia balik joki. Ya. Kemudian dia baik untuk perempuan mengandung untuk mengelakkan dia jaundice. Anak tu jaundice demam kuning, minum daripada awal. Hari ni kita offer beli satu 45, tapi kalau beli dua 90. Beli tak ya katakan. Tak adalah beli satu 45, beli 2 80. Ya. Tapi siapa yang tak bawa duit tak ada masalah lah. Boleh transfer. Oh, satu lagi. Kuih semprit air tangan nomak saya. Saya tak bawa banyak ya, jangan bergaduh. Patah-patah kuih tu sekarang. Kuih semprit tu mak saya tekan satu-satu. 1 28. Tapi kalau beli 2 50. Tak bawa duit tak apa, boleh transfer QR Pay. Boleh transfer QR Pay, tak ada masalah. Kalau tak bawa duit tak apa, ya. Ustaz balikkan transfer boleh? Boleh. Tapi ditakdirkanlah hilang ingatan, dia macam mana? Sabar. Dan satu lagi ada sahabat seorang dia bawa madu lebah. Kan tengoklah madu pun ada.
Itu madu lobah, ya. Bukan madu yang bukan-bukan. Boleh tengok. Apa tu sauda pun ada tu. Boleh tengok. Ya. Jadi itu saja daripada saya. Dan siapa yang nak menyertai umrah bersama dengan saya? Nak beritahu. Pada bulan 12 insya-Allah. Saya akan berada di Tanah Suci daripada 8 sampai 28 Disember. Saya 20 hari ada kat sana. Jadi siapa nak datang boleh datang sebelum cuti sekolah ataupun cuti sekolah. 2 kali kenduri. Makan besar, 5 ekor kibas dekat Taif dengan makan nasi unta dekat ladang kurma di Madinah insya-Allah. Ini bukan promote dah, lebih kurang. Ya. Jadi itu saja insya-Allah. Yang baik itu datang dari Allah SWT, berkurang itu benci kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.